Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik daripadanya serta menjadikan kita di kalangan orang-orang yang beruntung mendapat Islam dan keimanan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, bagi menyambung lagi siri pengajian kita daripada kitab yang kita baca ini, pada muka yang ke-96 dengan saya ini, ya, kita sedang usahakan untuk keluarkan dia punya ni. Okay. Perbincangan tentang wahdaniyah. Perbincangan tentang wahdaniyah, iaitu dalil wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullah ta'ala, ada pun dalil bagi ternafinya kam munfasil pada zat, ialah diandaikan bahawa jika ada dua Tuhan yang berkuasa yang memberi kesan secara bersama pada satu perkara, nescaya akan berlakunya pertentangan antara mereka berdua, iaitu berkehendak salah satu Tuhan sebut menggerakkan Zaid sebagai contohnya, dan Tuhan yang satu lagi menjadikan Zaid diam. Kerana diandaikan bahawa setiap Tuhan tersebut mempunyai kudrat dan iradat yang sempurna. Okay. Ini perbincangan tentang wahdaniyah. Wahdaniyah, sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, dalil kepada wajibnya Allah itu bersifat dengan wahdaniyah, wajibnya Tuhan itu satu. Dalilnya ialah kalau Tuhan tidak satu, tidak esa, pasti terdapat takkan ada satu pun daripada alam ini kerana melazimi lemah ketika itu. Ni dia katakan. Jadi dia katanya wahdaniyah ni dia menafikan 6 kam, menafikan 6 berbilang. Wahdaniyah makna esa, lawannya berbilang. Jadi bila kita kata Allah wajib esa, maknanya berbilang-bilang tu mustahil. Maka berbilang-bilang dibahagikan ulama kepada 6 bentuk berbilang. Boleh jadi berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. 3 dah tu. Dan setiap satu 2. Berbilang pada zat secara berasingan. Berbilang pada zat secara bersekali, muttasil, munfasil. Berbilang pada sifat secara berasingan, munfasil.
berbilang pada sifat secara bercantum bersekali. Begitulah juga perbuatan kam muttasil dan kam munfasil pada af'al, pada perbuatan. Okay. Jadi dia akan sebut satu-satu apa dalil bagi ternafinya berbilang tersebut. Ada pun dalil bagi ternafinya kam munfasil pada zat. Apa makna kam munfasil pada zat? Ada satu berbilang yang berasingan pada zat dengan makna ada satu Tuhan, ada satu lagi Tuhan lain. Itu makna berbilang yang berasingan. Makna Tuhan ni seorang, Tuhan seorang lagi pula. Ia tak cantum asing. Berasingan. Dua Tuhan ke tiga Tuhan dipanggil berbilang yang munfasil pada zat. Mustahil berlaku begitu. Kenapa? Ni hujah dia. Jika ada dua Tuhan yang berkuasa memberi kesan. Kalau dua Tuhan ni, dia masing-masing ada kekuatan, ada kekuasaan. Kalau memberi kesan secara bersama pada satu perkara, sekaligus buat pada satu benda, apa akan berlaku? Nescaya berlakunya pertentangan antara mereka berdua. Dia akan jadi baloh. Kita bahasa mudah kita, kalau ada dua Tuhan ni baloh. Ada dua Tuhan baloh. Sebab itu hak nak perintah, yang nak mentadbir, yang nak menguruh ni, ketua kepalanya kena seorang je. Kalau ramai, ghalib akalan kita ialah jadi baloh. Berusi masjid seorang je. Kalau dua orang baloh lah. Tapi baloh nak duduk nombor satu tu. Baloh nak duduk tempat tu. Menteri besar kena seorang je. Tak boleh dua. Perdana Menteri kena seorang je. Tak boleh dua. Jadi dari segi logiknya, Tuhan yang mencipta, mentadbir, nak mengurus alam, nak mengadakan dan mentiadakan, nak buat mana, nak buat ke tak mau buat, nak gerak ke tak mau gerak ni, nak mentadbir alam, nak suruh alam ni duduk mana, urus tadbir ni, atau bahasa sekarang tata kelola ni, nescaya kalau begitu akan berlaku pertentangan. Contoh dia kata, iaitu berkehendak salah satu Tuhan menggerakkan Zaid sebagai contohnya. Dan Tuhan yang satu lagi menjadikan Zaid diam. Ambil contoh Zaid seorang. Nak gerak ke nak diam? Jadi anda kata Tuhan nombor satu ni nak suruh dia gerak. Tuhan seorang lagi nak suruh dia diam. Tak akan jadilah maknanya, tak boleh nak fikir. Dalam satu keadaan, satu masa, Zaid ini bergerak dan diam. Bergerak dan diam Zaid dalam satu masa tu. Tak dapat dipikir akal, mustahil, tak boleh terima akal. Jangan duk kata pula, boleh terima sebab Tuhan Maha Berkuasa. Orang ni tak faham hukum akal ni. Dia kata, Allah Ta'ala boleh menjadikan Zaid bergerak dan diam dalam satu masa. Ni orang ni tak faham hukum akal ni. Dia disebut oleh Imam Haramain hukum akal, siapa yang tidak faham hukum akal ni orang tidak berakal. Sampai gitu sekali lah. Maknanya penting kita faham hukum akal ni, benda yang mustahil ni tak akan sama sekali berlaku. Tak usah kira dah Tuhan mampu. Dia duduk sandar ke kudrat Tuhan pula. Dia kata Tuhan mampu nak menjadikan Zaid bergerak dan diam satu masa. Ni orang tak faham hukum akal dan tak tahu tugas kudrat. Dia kudrat, dia tidak bertakluk dengan benda mustahil. Tak bertakluk dengan benda yang wajib. Dia hanya bertakluk kepada perkara yang mungkin dan harus saja. Nampak? Jadi, bergerak dan diam pada diri Zaid itu, orang yang waras akan hukum tak boleh terima akal. Dalam masa dia gerak, dia diam. Mana? Kalau dia gerak, dia tak diam. Kalau dia diam, dia tak gerak. Dia tak boleh dia gerak dalam masa yang sama dia diam. Tak boleh. Anda kata dua Tuhan, seorang nak buat Zaid ni bergerak, seorang lagi nak buat dia diam dalam masa yang sama. Adakah boleh diterima? Tak boleh. Sebab itu, dua yang Tuhan yang berkuasa, yang mentadbir, yang mengurus, yang mencipta, ada dua atau lebih ni membawa kepada perkara mustahil. Sebab itu takkan berlaku. Yeah?
Kerana diandaikan bahawa setiap Tuhan tersebut mempunyai kudrat dan iradat yang sempurna. Dia mempunyai kudrat dan iradat yang sempurna. Jika ini boleh berlaku, nescaya akan berlakulah tamanu'. Akan berlakulah tamanu'. Dah. Contoh tadi dia katakan gerak dan diam Zaid kan. Zaid, seorang nak gerakkan dia. Kita tulis atas ni lah. Zaid. Nampak tak? Jelas tak? Dia pecah. Nampak lah. Zaid, seorang nak gerakkan dia. Seorang nak diamkan dia. Jadi, Zaid ini bergerak dan diam. Tak boleh terima. Ada pula orang tanya, gini lah, Tuhan nombor 2 tu nak gerak juga Zaid. Tuhan pertama nak gerak, Tuhan kedua pun nak gerak juga Zaid. Hak ni pun tak boleh terima juga. Dapat apa? Zaid, dua-dua nak bergerak Zaid. Tak boleh terima ke mana? Zaid gerak tu siapa dia buat gerak? Kalau Tuhan hak ni yang menggerakkan Zaid, kemudian hak ni buat dia gerak. Padahal yang buat gerak dah hak ni. Hak ni buat gerak juga. Tak jadi. Dia panggil tahsilul hasil. Buat benda hak ada dah. Bergerak Zaid kerana hak ni buat. Kalau hak ni buat benda hak ada dah. Kerana gerak Zaid ni telah berlaku dengan dibuat oleh Tuhan nombor 1. Andai kata mana dua buat gerak juga. Dia gerak dah. Jadi dia buat gerak pula. Orang tak panggil buat, orang panggil ada benda hak ada dah. Macam kita kata meja hak duduk depan ni, meja ni. Boleh tak tukang lain nak buat meja ni juga? Meja ni juga. Dia tak boleh buat meja ni juga. Dia boleh buat meja hak sama macam ni tapi hak sutil lagi. Meja hak ni ada dah. Boleh tak nak buat hak ada dah? Orang panggil tahsilul hasil. Buat benda hak dah ada. Tak boleh fikir akal. Meja ni ada. Tukang sama nak buat meja ni juga. Meja ni. Bukan meja yang serupa tapi hak sutil lagi, hak lain. Hak tu tak apa. Orang panggil berbeza. Tapi benda yang dah ada, buat benda ada, tahsil hasil lah. Maknanya sia-sia lah. Cakap kosong. Jadi, andai kata tak balah pun, dia kata kita gerak lah kedua-duanya. Okey, nak dia gerak ni, siapa hak buat dia gerak? Kalau dua-dua buat dia gerak, mana tolong lah. Hak ni bagi dia punya kuasa sikit, separuh, hak ni separuh. Maknanya tak gerak-gerak lah, sebab separuh-separuh je boleh. Jadi, sebab tu dia kata, jika ini boleh berlaku, nescaya akan berlaku tamanu', pertentangan. Jadi kalau seorang Tuhan nak buat, seorang tak mau buat, balah lah panggil pertentangan ni, makna balah. Sedangkan ia mustahil. Balah akan jadi tanakut istilah. Akan jadi kontradik. Apa dia? Kerana, mustahil kerana sama ada akan berlaku kehendak kedua-dua mereka. Jadi seorang nak buat Zaid, masuk sebelah sini. Seorang nak buat Zaid, seorang nak gerakkan Zaid, seorang nak diamkan Zaid. Andaian yang berlaku pertama ialah sama ada akan berlaku kedua-dua kehendak mereka. Jadi hak nak gerak pun jadi Zaid gerak, hak nak diam pun jadi Zaid diam dalam satu masa. Maka akan berhimpun dua yang berlawanan, iaitu gerak dan diam. Maka berhimpun gerak dan diam. Dan berhimpun gerak dan diam ini mustahil. Mustahil. Tak boleh terima akal. Zaid dalam masa yang sama bergerak, dia juga diam. Seterusnya, atau berlaku kehendak salah seorang daripada mereka berdua. Andaian yang kedua, tadi andaian yang pertama, dua-dua ni kehendak mereka berlaku, gerak dan diam. Tak boleh terima akal dah. Okey. Andaian yang kedua, berlaku kehendak salah seorang daripada mereka. Maka lemahlah Tuhan yang satu lagi. Maka lemahlah juga Tuhan yang pertama kerana diandaikan kedua-dua Tuhan itu adalah sama. Gini. Seorang nak gerak, seorang nak diam. Kalau berlaku kedua-dua, tak boleh terima akal. Kalau berlaku salah satu pula,
Tuhan pertama nak suruh Zaid gerak. Tuhan kedua nak suruh Zaid diam. Tiba-tiba menang hak ni. Menang hak Tuhan nak suruh gerak ni. Maka Zaid pun bergerak. Faham daripada situ makna Tuhan yang nak diamkan Zaid ni lemah lah. Tak? Faham daripada situ ialah dia lemah. Sebab kehendak dia tidak tercapai. Dia nak Zaid diam, tiba-tiba tak diam. Tuhan yang nak Zaid gerak tu gerak. Maknanya Tuhan hak gagahnya ialah nombor satu lah. Hak nak Zaid gerak. Yang Zaid diam, nak Zaid diam ni lemah lah sebab hasratnya tidak tercapai. Okey. Dah macam tu, bila Tuhan nombor dua ni lemah, hak ni pun sebenarnya lemah juga sebenarnya. Sebab kita kata dua-dua tu Tuhan, hak sama-sama Tuhan. Faham tak? Jadi hak nombor dua tu saing dia tu lemah. Dia pun lemah juga lah. Dah kita kata dua-dua Tuhan lah. Kalau kita kata Tuhan tu tak dua, hak ni bukan Tuhan. Tuhan tu selesai lah. Maknanya hak ni hak Tuhan, hak ni bukan Tuhan, hak ni hantu. Balik kepada Tuhan. Tuhan hantu, hantu Tuhan. Jadi andai kata kita andaikan dua-dua tu Tuhan belaka. Berkuasa belaka. Tiba-tiba terjadi kehendak salah seorang, seorang lagi tak terjadi. Faham makna seorang lagi ni pun lemah juga. Dah buat apa? Lemah. Betul lah menang ke dia. Kali ni menang ke dia, jadi Zaid tu gerak. Pada asalnya sama saja. Bila kata salah seorang tu lemah, seorang lagi pun lemah jugalah. Jadi maknanya apa? Makna andaian dua dan lebih tu tak boleh terima akal dah. Mengandaikan ada lebih daripada satu Tuhan, dua dan lebih tu tak boleh terima akal daripada awal dah. Itu dia. Jadi dia kata sini, maka lemahlah juga Tuhan yang pertama kerana diandaikan kedua-dua Tuhan itu adalah sama. Yang ketiga, yang ketiga, atau tidak berlaku kehendak mereka berdua, maka tentulah lemah kedua-duanya. Ni jelas hak nak kata Tuhan nak suruh gerak tu Zaid pun tak berlaku, nak suruh diam Zaid pun tak berlaku juga. Makna kehendak kedua-duanya tidak berlaku. Maknanya kedua-duanya lemah lah. Dia bila kata Tuhan ni kehendaknya mesti berlaku. Kehendak dia mesti berlaku. Masya Allahu kana. Apa yang Tuhan nak mesti akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan tak nak tak akan berlaku. Barulah itu sebenar-benar Tuhan, yang mana kehendak dan kekuasaannya itu mutlak. Tak boleh ada yang menghalangi Allah. Jadi kalau tak berlaku kehendak kedua-dua ni, bukan Tuhan belaka lah. Jadi andaian dua Tuhan itu mustahil. Nampak tak? Jadi apa yang ulama buat ini ialah membuat iftiraq. Iftiraq ni makna andaian-andaian akal berkaitan tentang hujah nak mengisbatkan wahdaniyah. Sekarang ni kita percaya Allah Ta'ala satu esa. Percaya kita Allah Ta'ala esa tu, adakah kerana kita lahir dalam kelompok orang Islam, orang beriman, jadi kita pun kata Tuhan satu juga? Andai kata kalau kita lahir dalam bukan kelompok orang Islam, boleh jadi kita kata Tuhan tu tak satu? Adakah kepercayaan bahawa Tuhan satu tu mesti kita pegang kerana kita orang Islam ke? Kerana hakikatnya memang Tuhan satu. Itu yang kena faham dalam akidah ni. Yang taklid ini perlu dihilangkan dalam akidah, perlu dibuang dalam akidah, supaya setiap daripada perkara-perkara akidah yang kita pegang tu, kita pegang bukan kerana kita ni lahir dalam masyarakat Islam, lahir Islam dah, jadi kita pegang gitu dah lah. Dah. Kita bukan sekadar tu. Kita percaya kerana memang itu hakikat dia. Kita percaya akidah-akidah Tuhan itu satu, berkuasa, tiada Tuhan lain semua tu, kerana memang sebetulnya hak tu. Macam mana nak sampai kepada tahap bahawa memang sebetulnya tu yang ni dihujah ni. Disusun dalil-dalil akal supaya akal kita yang Tuhan beri ni sampai kepada natijah kita tak boleh terima ada Tuhan lebih pada satu.
Nampak? Okay? Jadi macam mana kita nak membatalkan segala andaian-andaian? Ini dibuat hujah-hujah, andai kata Tuhan itu dua. Kalau dia bersepakat pula apa akan jadi? Sama ada akan jadi kedua-dua kehendaknya, maka itu mustahil kerana berhimpun dua yang berlawan. Atau tidak jadi kedua kehendaknya, maka lazim lemah kedua-duanya. Atau terjadi kehendak salah seorang, maka lazim lemah yang satu lagi, dan ini melazimkan lemah juga yang terjadi kehendaknya kerana diandaikan mereka berdua itu sama. Jadi setiap daripada andaian akal, kalau gini guana, kalau gini guana, kalau gini guana, telah dibuat jawapan oleh para ulama supaya kita datang kemudian ini, kalaulah terlintas dalam fikiran kita andaian-andaian tu, kita boleh tahu jawapannya apa. Kita boleh tolak dengan mudahnya. Apatah lagi kalau syubhah dan kekeliruan itu datang daripada orang bukan Islam. Dia kata apa salahnya, Tuhan banyak. Pakatlah buat meeting, bagi portfolio. Seorang jaga langit, seorang jaga bumi. Ada? Council. Jadi apa ni? Ada council dia sendiri dah. Buat gitulah. Macam manusia. Tengok. Sebab itu mereka yang memikirkan Tuhan dalam pemikiran macam manusia, ia buat reka cerita. Dia boleh reka cerita. Duk tengok, duk tayang di Hollywood, duk reka cerita. Dia reka cerita pasal Tuhan lah tu. Benda itu reka je. Sebab apa? Sebab mereka masih memikirkan Tuhan tu dalam konteks makhluk lagi. Okay? Jadi kata pengarang, dan semua andaian ini adalah mustahil. Andaian-andaian tadi, kalau dia sekali buat, kalau terjadi kedua kehendaknya itu, semuanya mustahil. Kerana ia membawa kepada tidak wujud sesuatu pun daripada makhluk ini. Jadi kalau gitu takkan ada makhluk ni. Tak selesai lagi nak balas, nak buat makhluk ke nak buat. Nak beri hujang ke tak beri hujang. Tak. Dan ini adalah mustahil berdasarkan penglihatan kita kepada kewujudan makhluk. Tak wujud makhluk tu mustahil. Sebab apa? Buktinya ada makhluk ni. Alam ni ada. Maka apa yang membawa kepada perkara mustahil, iaitu berbilang Tuhan, juga mustahil hukumnya. Jadi, apa yang bawa pada mustahil? Berbilang Tuhan. Dia kata berbilang Tuhan. Berbilang Tuhan. Okey. Bawa kepada apa? Bawa kepada tidak ada alam. Tiada alam. Tiada alam ni mustahil. Buktinya kita lihat dengan panca indera dan kewujudan kita tu membuktikan alam ada. Alam ni tak ada tu mustahil. Maka apa yang membawa kepada mustahil, hukumnya mustahil juga. Nak gambar gitulah. Apa yang membawa kepada mustahil, hukumnya mustahil juga. Maka sabitlah lawannya, lawan kepada berbilang, iaitu keesaan pada zat secara infisal, secara berasingan. Maknanya tak ada Tuhan lain, seorang lagi selain pada Allah. Hanya ada satu Tuhan. Okay. Dalam banyak-banyak andaian yang kita buat tadi, ada yang musannif tak sebut sinilah. Disebut dalam syarah-syarah lain. Andai kata seorang ni gerak dan diam kan, kita ambil contoh selagi. Jadi dalil yang dibuat oleh musannif di sini dipanggil sebagai dalil tamanu'. Tamanu'. Dalil tamanu'. Dia ada satu dalil lagi, satu andaian lagi lah pada nak mengisbatkan wahdaniyat, dipanggil dalil tawarud ataupun tatabuk. Iaitu kalau Tuhan ni pakat. Tuhan ni pakat. Kita ambil contoh Zaid jugalah. Zaid juga. Zaid. Seorang Tuhan, nombor satu. Tuhan A, Tuhan B. Jadi, kalau tamanuk ni makna kehendak berlainan.
Berlawanan, makna Tuhan A nak buat, Tuhan B nak buat. Jadi akan jadilah tiga andaian tadi. Andai kata Tuhan A dan Tuhan B ni dia pakat. Dia pakat molek-molek. Dia mesyuarat molek-molek. Kita kosi buat. Kosi buat. Macam mana? Mu buat separuh, aku buat separuh. Kita buat separuh, aku buat separuh. Daripada pusat ke bawah, Tuhan B buat. Daripada pusat ke atas, Tuhan A buat. Contoh gitulah. Zaid ni contohnya, contoh lain boleh. Langit, bumi boleh je. Jadi, apa akan berlaku? Mustahil ke tak? Mustahil ke tak? Makna Tuhan ni lebih daripada satu dengan cara mereka berpakat. Orang panggil bagi portfolio. Bagi portfolio. Tak balas lah. Ni menteri ni, jaga hak ni seorang lagi jaga hak ni. Jadi bagi portfolio. Boleh ke tak? Hak ni yang kita tengok khayalan filem-filem Hollywood dia buat ni. Tuhan orang Yunani. Ada Tuhan yang jaga laut. Ada Tuhan yang jaga langit. Ada Tuhan yang jaga neraka. Ada Tuhan yang jaga bukit. Ada Tuhan jaga pokok. Tak? Dia bagi. Jadi, adakah itu mustahil? Jawapannya memang mustahil lah. Lagu mana mustahil? Macam mana boleh mustahil? Ini yang ulama huraikan. Dia kata, andai kata mereka ini bersepakat pada membuat Zaid dengan secara inkisam, berpecah, berasingan. Seorang contohnya nak buat satu bahagian, seorang buat bahagian yang lain. Maka lazim juga lemah mereka berdua. Makna benda ni mustahil juga. Kenapa? Kerana lazim lemah. Lazim daripada itu Tuhan tu lemah. Lazim Tuhan tu lemah Tuhan. Kok mana lemahnya? Kerana Tuhan yang buat bahagian atas Zaid ni, kudrat dia terhalang untuk buat bahagian bawah. Hak buat bahagian atas ni, hak ni A buat bahagian atas kan? Buat bahagian atas. Kudrat dia tak boleh nak buat bawah sebab dihalang oleh B. Hak buat bahagian bawah B ni, kudrat dia terhalang oleh A untuk buat bahagian atas. Makna lazim daripada keadaan ini bahawa Tuhan tu lemah. Lemah kerana kudratnya terhalang untuk buat yang kerja orang selagi. Apa makna lemah ni? Lemah ni bukan Tuhan lah. Kerana iftiqar itu bukan sifat Tuhan. Ataupun al-ajzu lah kita kata. Iftiqar ni isu lain pula. Al-ajzu. Lemah ni bukan sifat Tuhan. Kalau lemah maknanya bukan Tuhan. Dia Tuhan mesti berkuasa mutlak. Nampak? Jadi, andai kata dibahagi portfolio sekali pun. Tuhan pertama kita kata buat langit. Tuhan kedua buat bumi. Jadi, tak usah baloh dia kata. Tak usah baloh-baloh lah. Tak. Tambah baloh-baloh ni. Kita nak pakat dah ni. Jadi, mu buat langit, aku buat bumi. Mustahil juga. Apa? Kerana Tuhan yang buat langit terhalang untuk buat bumi. Maknanya dia lemah. Tuhan yang buat bumi terhalang kudratnya untuk buat langit. Lemah dia juga. Maka lazim kedua-dua itu lemah. Bila lemah dia bukan Tuhan. Sebab itu mana-mana andaian ada lebih pada satu Tuhan, dia akan membawa kepada perkara mustahil. Andaian ada lebih pada satu Tuhan ni boleh bawa pada perkara mustahil. Sama ada berhimpun dua yang berlawanan, dipanggil ijtima'ud diddain. Tak. Ataupun kita kata akan berlaku apa ni? Inqisamul qudrah, terbahagi kudrat. Maknanya melazim oleh itu lemah. Jadikan itu dua Tuhan dan lebih itu mustahil. Maka sabitlah lawannya, iaitu keesaan pada zat secara infisal. Seterusnya, dalil yang menunjukkan ternafinya kam muttasil pada sifat Allah ialah
Apa itu kam muttasil pada sifat? Berbilang yang bersekali, yang sambung pada sifat. Muttasil, mufasil ni kita belajar dalam tajwid kan. Mak, jaiz, munfasil. Munfasil sebab apa? Sebab hamzah bercerai duduk pada kalimah yang berasingan. Mak, wajib, muttasil. Sebab apa? Sebab hamzah dengan huruf mak duduk dalam satu. Ia sekali. Sambung dalam satu kalimah. Berbilang yang bersambung pada sifat. Kok mana tu? Kalaulah sifat kudrat atau iradat itu berbilang-bilang. Maknanya sifat Tuhan pada satu zat ada dua sifat yang sama. Dua kudrat, dua iradat. Itu makna berbilang secara munfasil pada sifat. Zat satu, tapi sifat ada dua yang sama. Dua kudrat. Kalaulah sifat kudrat atau iradat itu berbilang, maka sama ada berbilang juga sifat yang merupakan tempat beradanya sifat-sifat. Jadi, bila sifat berbilang, andaian dua. Melazimkan bahawa zat berbilang. Bila ada dua sifat, lazimnya ada dua zat lah. Dua kudrat. Mana ada satu zat, ada kudrat ni, ada satu zat, ada kudrat selagi. Yang ni membawa kepada berbilang zat juga. Mustahil. Atau zat itu tetap satu. Andaian yang kedua ialah zat tu satu juga tapi ada dua kudrat situ. Maka jika berbilang zat, sudah pastilah ia tersusun. Kalau zat tu berbilang kudrat, ada dua kudrat pada satu zat, maka lazim zat tu berbilang. Maknanya zat seada boleh bagi-bagi pula. Tersusun. Maknanya satu zat ia tersusun daripada juzuk-juzuk. Bila tersusun daripada juzuk-juzuk, jadilah ia baharu. Maka baharulah. Tuhan ni dia tidak ada juzuk-juzuk, anggota-anggota macam tu. Bila baharu, maka pastilah berlaku daur atau tasalsul yang mustahil. Maka bila Tuhan ni dia ada juzuk-juzuk, ada tersusun zatnya daripada segmen-segmen, anggota-anggota, apa akan berlaku? Maka dia bersifat dengan sifat baharu. Bila baharu, maka dia berhajat kepada yang mengadakannya. Kemudian yang mengadakannya Tuhan juga bersegmen dan ada anggota dan juzuk-juzuk. Dia bersifat baharu. Maka berhajat kepada Tuhan lain yang mengadakannya pula. Kemudian Tuhan lain yang mengadakannya pula baharu juga. Berhajat kepada Tuhan lain yang mengadakannya pula. Gitulah akan bawa kepada tasalsul ataupun daur. Daur ni pusing balik semula lah. Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B buat Tuhan A. Yang mustahil. Oleh itu berbilang sifat adalah mustahil. Dan ini bererti zat itu mestilah satu saja. Zat saja. Ini juga bererti sifat juga tidak berbilang-bilang. Bila zat satu, sifat juga satu. Jika zat itu tetap satu, maka berbilangnya sifat tidak ada hakikat baginya, tidak dapat difikirkan. Ni sebenarnya hujah ni kuat di sisi mutakallimin tapi payah sikit kita faham. Kok mana dia kata? Kalau zat tu ada dua sifat. Ni tak boleh fikir akal, tak boleh masuk akal. Dua sifat ada pada satu zat, dua sifat yang samalah. Dua kudrat ada pada satu zat. Ni tidak akan berlaku. Kenapa? Di sisi kaedah atau hukumnya, satu sifat ada pada satu zat. Satu sifat yang sama jenis lah. Dia tak boleh kata dua kudrat ada pada satu zat. Dia mesti zat berbeza. Barulah munasabah. Nampak tak? Kalau dua sifat ada pada satu zat, dia akan jadi berbilang zat juga. Macam kita kata tangan kita, tangan. Ambil contoh je ni. Tangan kita, tangan kanan, tangan kiri. Kita andaikan ada dua kudrat. Padahal dia je. Kudrat tu kekuatan kita ada. Cuma kekuatan tangan kanan kiri ni beza sebab diagihkan kekuatan tu, pengagihannya. Tapi kita andaikan kita letak kekuatan tangan tu macam sifat. Padahal sifat kudrat kita je. Faham balik ni? Buat contoh ni tujuan buat untuk menyenangkan faham. Okey. Tangan kanan, tangan kiri. Andai kata kekuatan tangan kanan dan tangan kiri itu berlaku
dengan dua kudrat yang berbeza. Tangan kanan kita gagah sikit, sebab biasa kita guna. Tangan kiri kita lemah. Jadi ada dua kekuatan yang kita andaikan dia sifat lah. Saya sebut gitu sebab apa? Sebab bukan ada dua sifat ni. Sifat kudrat ada je. Cuma belah tangan kanan kuat, belah tangan kiri kuat. Kerana ada faktor-faktor tertentu lah. Jasad kita ke kebiasaan kita. Tapi kekuatan tu kita letak dia umpama sifat. Boleh berlaku ke dua sifat duduk pada satu zat? Tak boleh. Dia mesti duduk dua zat juga. Hak tadi tangan kanan ada kekuatan dia, tangan kiri ada kekuatan dia. Nampak tak? Tangan kanan dia ada kekuatan dia, tangan kiri dia ada kekuatan dia. Dia tak boleh duduk. Dua sifat ada pada satu zat, ada pada satu tangan. Pada satu tangan, satu sifat lah. Satu sifat. Dia tak akan ada dua sifat pada satu zat. Okay. Jadi, sebab itu dia kata, dan jika zat itu tetap satu, maka berbilangnya sifat tidak ada hakikat baginya, yakni tidak dapat difikirkan dan mustahil. Sebab di sisi ulama kalam, satu sifat, dia duduk pada satu zat. Kudrat lah ni. Kalau sifat yang berbeza, tak ada masalah. Tak ada masalah. Contoh, kuat kita. Kekuatan kita. Ada berapa kekuatan kita? Setulah sifat kuat kita tu. Tapi kekuatan rank mana-mana tu beza orang ni orang ni. Ke ada kekuatan selagi duduk pada kita? Ada. Kekuatan orang lain duduk pada kita tak jadi. Tapi pada zat yang satu boleh menerima sifat berbeza. Sifat kudrat ada pada kita, sifat iradat ada pada kita, sifat ilmu ada pada kita, ada masalah. Contoh lain lagi, kita kata sifat pelihat yang ada pada mata ni. Ada berapa sifat pelihat kita? Selah. Mata tu dua. Sifat pelihat tu selah kita kira. Jadi hak pelihat tu lah kita nampak terang ke tak terang. Boleh nampak jauh ke tak nampak jauh. Rabur malang ke rabur dekat, rabur jauh. Benda kita kata ilmu kita. Ilmu tu sifat ilmu tu. Satulah. Ke ada sifat ilmu lain pula? Sifat ilmu kita satulah. Dah yang kita tahu tu banyak, bukan kita tahu ilmu sifat tu kita ada satu. Jadi dari segi hukum akal, ulama kata tidak payah ataupun jelas sangat bahawa berbilang sifat pada satu zat itu tak boleh terima akal. Okay. Kita ambil contoh mudah. Contoh mudah. Kita andaikan kudrat ni macam bateri. Ada satu lagi kalau kita nak ambil hujah, bila berbilang sifat pada satu zat melazimkan lemah. Macam mana lazim lemah? Kita ambil satu alat elektronik. Ni tak ada tak. Remote control ke? Contohlah contoh. Remote ada ataupun bayang ni remote. Remote ni nak gerak kena dua bateri. Anda kata bayangkan dua bateri tu dua kudrat. Maknanya kalau tak tak hidup. Tak hidup. Maka lazim lemah kerana berhajat alat ini kepada dua. Kalau ada makna tak sempurna. Dia kena ada dua baru sempurna. Itu contoh kita nak faham jika berbilang sifat pada zat yang satu melazimkan lemah. Cuma hujah tu tak dibuat sini. Setengah kitab besar dibuat. Ni senang faham. Kereta remote control. Hak anak kita tu nak dua bateri. Kita tak segerak tak? Tak gerak. Dia kena ada dua. Makna apa? Satu tak sempurna, dia kena dua. Dua baru sempurna. Makna berhajat kereta kepada dua. Berhajat ni orang panggil bukan sifat Tuhan. Berhajat ni sifat makhluk. Sifat makhluk. Okay? Jadi pulaknya kalau kita nak hujahkan lagi, bila berbilang ni, kenapa perlu dua? Bukan tiga, bukan empat. Jadi akan jadi andaian-andaian. Siapa yang mengatakan perlu dua, tidak tiga? Jadi ada pula yang lain yang menggagahi Tuhan pada menentukan kudrat Tuhan ada berapa. Jadi kerana itu, ulama kata bahawa Allah juga esa pada sifatnya secara mutasil. Dengan makna, sifat Tuhan hanya satu. Satu pada setiap jenis lah. Kudrat, satu kudrat. Iradat, satu iradat. Ilmu, satu ilmu.
wa wahdatan aujib laha wa mithlu dhi iradatun wal ilmu lakin amma dhi. Wahdatan aujib laha. Wajib sifat-sifat ini satu. Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu. Sebab bila berbilang, melazimkan bahawa zat Tuhan itu berhajat kepada satu lagi supaya jadi sempurna. Maka berhajat ni lemah. Tanda bagi lemah. Maka mustahillah Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang mana berbilang pada sifat yang sama. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka sifat itu hanyalah satu. Dia kata sifat itu hanyalah satu sahaja, tak berbilang. Dan inilah akidah yang ditutup. Inilah akidah yang kita nak pegang. Okay, sikit lagi kita nak berhabiskan perbahasan ni. Dalil yang menunjukkan penafian kam mufasil pada sifat dan kam muttasil pada af'al dan mufasil pada af'al samalah seperti yang dikemukakan dalam penafian kam mufasil pada zat. Ini macam mana dia kata? Dalil bagi kam mufasil pada sifat. Apa maksud? Ada Tuhan yang ada sifat kudrat. Ada A ni yang mempunyai sifat kudrat macam Allah mempunyai sifat kudrat dia. Kemudian ada yang lain daripada Allah pula yang mempunyai sifat kudrat macam sifat kudrat Tuhan. Ni kena faham ni. Berwahdaniyah pada sifat bukan makna kita kata hanya Tuhan saja ada sifat. Makna makhluk ni tak ada sifat. Tak betul tu. Esa pada sifat makna sifat itu hanya pada Tuhan saja. Bila kita kata Allah mempunyai kudrat, makhluk mempunyai kudrat, kita telah syirikkan makhluk dengan Allah. Kalau kita kata Allah mempunyai iradat, kita mempunyai iradat, kita telah mensyirikkan makhluk dengan Allah. Ni tak betul ni. Kalau ada orang ngajar gitu ni, jaga-jagalah sikit. Jaga-jagalah sikit. Maknanya ilmu asas fardu ain akidah ni pun tak lepas. Memang kalau cari-cari adalah. Hak jenis hak ngajar gitu kata tak ada kudrat pada makhluk. Dia tak ada dengan nafi sungguh, dengan nafi rasa tak ada lain. Kita ni tak ada daya, tak ada upaya, tak ada iradat, tak ada kudrat. Sebut mulut kerana nak menafikan, nak mengatakan kita lemah tu tak apa. Yang nak boleh nafi hakikat kudrat iradat tu tak ada. Dia menafikan adanya pada diri kita sifat kudrat dan iradat yang Tuhan cipta. Dia kata tak ada sungguh-sungguh. Ini jadi jabariyah. Jadi kalau gitu, kalau bawa lebih lagi kata tak ada kita. Dan tak ada kita ni benda ni. Tak ada juga. Dah tak ada Tuhan tak buat sebenarnya. Kalau tak ada hakikat tak ada, mana Tuhan tak buat lah kita. Alam pun tak ada lah, mana Tuhan tak buat benda lah. Tidak sedar bahawa kalam dia itu membawa kepada bahawa Allah tidak mencipta. Tu berat agak tu. Ayat Quran kata Tuhan cipta. Huwallazi khalaqakum wa ma fil ardi. Tiba-tiba dia kata tak ada kita. Kalau dia merasakan tak ada, rasa lain. Kalam ahli sufi, dia menafikan penafian rasa. Bukan nafi sungguh-sungguh tak ada. Merasakan tak ada wujud kita. Rasa. Bukan dia kata tak ada sungguh. Bukan ni etikot tak ada sungguh, tak ada etikot tak ada sungguh. Ni bahaya. Dosa pahala tak ada, tak ada sungguh. Jadi mereka bila tidak faham bacaan kalam-kalam ahli sufi, akhirnya menjadi akidah mereka bahawa makhluk ni tak ada sebenarnya. Sifat pun tak ada. Bila kata ada sifat, Tuhan ada kudrat, kita ada kudrat juga, maka syirik. Ini tak faham. Tak betul. Kena hati-hati kalau ada jenis pengajian itu, hati-hati. Sebab apa? Sebab hak mengajar tu jelas-jelas tidak faham asas fardu ain dalam bab akidah. Jadi nak ambil hak bab tinggi-tinggi lagi, bab tasawuf, bab ilmu hakikat. Jauh panggang daripada bara. Jauh panggang daripada bara. Jadi kita berhenti situlah. Nak terang panjang pula sini kerana ini pun perkara yang masa saya perlu tekankan lagi pada
masa akan datang insya-Allah taala. Sekadar itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.